Tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan sebab berada depan komputer masing-masing. Terima kasih sebab bersama saya pagi ini. Tuan-tuan, hari ini adalah 6 hari bulan Jun tahun 2022. Hari ini adalah siri Tadabur Berkontok yang ke-119. Kita bercakap tentang tema menepati sunnah, insya-Allah. Jom kita recall balik tuan-tuan. Tema menepati sunnah sebelum ni kita dah discuss apa? Pertama sekali tuan-tuan, kita dah pun tahu dan discuss bahawa mengikut Muhammad adalah bukti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut Muhammad bermaksud menepati sunnah. Mengikut baginda Nabi Muhammad adalah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, kita diuji dengan ujian untuk mentaati seorang Muhammad meskipun tanpa pangkat kerasulan. Yang ketiga, kesan memilih-milih ketaatan kepada Rasulullah menyebabkan gugur amalan satu orang, sia-sia amalan satu orang. Yang keempat, baginda Rasulullah telah pun talaqi Al-Quran ini, talaqi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah adalah cerminan kepada wahyu, cerminan kepada Al-Quran. Yang kelima, Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Justru itu kita lebih-lebih lagi perlu untuk berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima. Yang keenam, ditegaskan bahawa ajaran Rasulullah adalah ajaran dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang datang daripada baginda Rasulullah juga adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah dan Allah adalah dua perkara yang disebut sebagai mengikut mereka adalah menepati sunnah. Yang seterusnya tuan-tuan, kita tegaskan bahawa Rasulullah bukan pembawa ajaran bid'ah yang berbeza dengan para rasul sebelum. Rasulullah bukan pembawa ajaran bid'ah. Menepati sunnah baginda tidaklah menepati sunnah baginda sekaligus adalah menyelisihi bid'ah. Dan pada sesi yang lalu kita bercakap tentang bagaimana agama Islam ni telah pun lengkap, agama Islam ini telah pun sempurna. Justru itu agama ini tidak memerlukan bid'ah, agama ini tidak perlu dikurangkan apa-apa dan tidak perlu ditokak tambah apa-apa. Wallahu alam. Hari ini pula tuan-tuan, hari ini kita nak semak firman Allah daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga. Kita semak ayat 7 dan ayat 8. Pendek, bukan pendek, 2 ayat je. Tapi tuan-tuan, 2 ayat ni agak panjang dan saya boleh bahaskan 2-3 jam isu ni. Tapi tuan-tuan, saya cuma nak touch angle satu perkara sahaja. Tuan-tuan, ingat tak apa yang kita discuss sebelum ni? Sebelum ni kita discuss bahawa menepati sunnah itu adalah sekaligus menyelisihi bid'ah. Menepati sunnah ini adalah kerana baginda Rasulullah adalah juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Menepati sunnah ini antara lain kerana baginda adalah satu orang yang tidak membawa ajaran bid'ah, ajaran yang direka-reka, ajaran yang ditokok tambah daripada ajaran yang asal, ataupun ajaran yang ditokok kurang daripada ajaran yang asal. Hari ini dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 7 dan 8, kita nak semak satu perkara tentang pengkhianat yang cuba untuk menyeleweng ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ajaran Allah adalah ajaran baginda Nabi Muhammad. Ajaran baginda Nabi Muhammad dan ajaran Allah adalah ajaran yang menepati sunnah. Maka tuan-tuan, ada watak-watak pengkhianat yang cuba untuk seleweng kehendak Allah dan kehendak Rasul, cuba untuk seleweng sunnah daripada ditepati. Kita semak sekejap daripada Ali Imran ayat 7. Tuan-tuan, ini Ali Imran ayat 7. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Huwallazi anzala alaikal kitab. Allah, dia yang turunkan ke atas kamu, kamu tu Nabi Muhammad, Alkitab. Allah yang beri kitab kepada kamu Muhammad. Minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab. Sebahagian daripada ayat Quran ini, ayat kitab ni adalah ayat yang muhkamat. Itu teras kepada Alkitab. Okey, isu ayat muhkamat saya tak mau bahas. Dulu kita pernah bahas panjang. Saya nak bahas ayat lepas tu. Wa ukharu mutasyabihat. Daripada wahyu, daripada Quran ni juga ada ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat. Mutasyabihat bermaksud ayat yang samar-samar. Okey, fokus pada ayat mutasyabihat, ayat samar-samar. Berikutnya Allah menyebut ada sebahagian daripada wahyu, ada sebahagian daripada ayat Quran ini mutasyabihat, ayat yang samar-samar.
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Orang-orang yang dalam hati dia ada cenderung untuk pesong. Zair. Ingat perkataan tu. Zair. Orang yang cenderung untuk pesong. Maka tuan-tuan, orang yang cenderung untuk memesongkan ajaran Quran, orang yang cenderung untuk memesongkan ajaran sunnah, ajaran yang menepati sunnah ini, mereka suka pada ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Ayat yang muhkam, ayat yang direct berterus terang, orang sukar untuk twist. Ayat yang berterus terang dalam Quran, ayat yang direct, cakap seketul-seketul dalam Quran, sukar untuk para pengkhianat ini seleweng masuk ayat itu. Tapi ada para pengkhianat dalam agama ini yang mereka cuba untuk menyeleweng sunnah dengan cara mereka bermain-main dengan ayat-ayat yang samar-samar. Ataupun istilah Quran, ayat mutasyabihat. Tuan-tuan, jangan silap faham. Ayat mutasyabihat tak bermaksud ayat-ayat sifat sahaja. Saya tak membahas lanjut tentang ayat sifat, tapi saya nak maksudkan ada ayat Quran ini yang orang boleh memberi maksud ataupun orang boleh kupas dengan kupasan-kupasan yang sangat menyeleweng. Dengan statement yang saya elok, ada ayat-ayat Quran ini yang mana kalau kita terutama sekali tak mahir selok-belok Al-Quran, ada orang lain boleh kupaskan ayat-ayat Quran tu untuk kita dengar, dan mereka kupas dengan jalan yang seleweng. Dan mereka selalu mencari ayat-ayat yang bersifat samar-samar, mutasyabihat untuk tujuan tersebut. Tengok apa Allah sebut. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Orang-orang yang dalam hati mereka cenderung untuk pesong. Zair. Orang yang cenderung untuk melakukan pemesongan terhadap maksud sebenar, maksud asal wahyu, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Maka mereka suka untuk menurut yang tasyabah minhu, yang samar-samar daripada ayat-ayat mutasyabihat tu. Ayat Quran ini wahyu, ada ayat muhkam, ayat yang direct, ada ayat yang samar-samar. Orang yang dalam jantung hati dia suka untuk seleweng, mereka suka tackle ayat-ayat yang samar-samar ini. Orang-orang yang dalam jantung hati dia suka untuk twist maksud supaya orang meninggalkan sunnah, orang mengikut ajaran yang kononnya bersumberkan wahyu tapi tidak menepati sunnah. Mereka suka guna ayat mutasyabihat. Mereka sengaja nak minta orang ramai mengikut maksud yang samar-samar daripada ayat-ayat tu. Maksudnya begini tuan-tuan, Quran ada menyuruh tuan-tuan untuk zikrullah, ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu baring. Dalam surah An-Nisa, Allah selepas sahaja Allah bercakap tentang solat khauf, solat yang dilakukan dalam keadaan takut kerana kita tengah perang ke apa. Solat ketika perang ni tuan-tuan, solatnya taklah sempurna dengan solat waktu tuan-tuan aman ni. Waktu solat perang ni kadang-kadang kita solat sambil berlari, solat sambil atas kenderaan, solat sambil pegang senjata. Maka selepas sahaja Allah bercakap tentang ayat tentang solat khauf tersebut, Allah sebut, ingatlah Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu baring. Tuan-tuan, ayat tu sebenarnya direct je pun. Kita faham bahawa habis je solat dalam keadaan takut tersebut, zikirlah banyak-banyak. Waktu berdiri ke, waktu duduk ke, waktu baring. Sebab kita tengah perang waktu tu. Kita sedang dalam ketakutan, kita sedang atas kenderaan. Tapi sebahagian orang akan guna ayat tu, mereka kata, tengok Tuhan suruh kalian untuk berzikir waktu berdiri, waktu duduk, waktu baring. Maka sebahagian orang mereka menari. Mereka bangun, duduk, bangun macam orang kerasukan. Bangun, duduk, baring, bangun, duduk, baring. Dengan cara mereka berzikir, dan mereka kata kononnya cara itu menepati sunnah. Tuan-tuan cuba Google sekejap, zikir menari. Ada orang yang tengah berzikir macam kerasukan. Mereka sebut ia datang daripada Quran. Wallahi bukan datang daripada Quran. Kalau kita tanya ambil sumber mana, mereka akan baca ayat tadi. Mereka sengaja cari maksud yang samar-samar daripada ayat tersebut. Sedangkan bukan itu pun yang wahyu maksudkan. Ayat ni sebut, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Orang yang cenderung terhadap pemesongan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Mereka suka nak cari ayat, nak cari maksud yang samar-samar terhadap ayat-ayat tersebut. Semoga Allah melaknat orang yang cuba pesongkan kehendak Al-Quran ni. Allah sambung. Allah sambung.
Ibtira'ah, fitnah. Mereka mencari-cari fitnah. Mereka cenderung terhadap benda yang samar-samar. Mereka mencari-cari fitnah. Mereka sengaja nak putar belik. Mereka mencari benda yang tak patut. Wabtira'a ta'wili. Mereka suka untuk mencari takwilan ayat-ayat itu. Mereka suka memberi maksud-maksud baru terhadap ayat-ayat itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedangkan tiada siapa pun yang mengetahui tentang takwilan ataupun maksud sebenar ayat itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan berhati-hati terhadap kumpulan manusia yang khianat. Mereka cuba untuk seleweng ajaran Islam, seleweng ajaran sunnah. Mereka memberi maksud baru kepada sunnah. Mereka memberi tafsiran-tafsiran yang pelik-pelik terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Mereka baca hadis-hadis Nabi di luar konteks. Mereka baca ayat-ayat Quran di luar konteks. Mereka memberi maksud-maksud baru dengan tujuan untuk cenderung kepada yang samar-samar, pemusingan, pemesongan. Mereka cenderung untuk mencari fitnah. Mereka cenderung untuk mencari takwilan, maksud-maksud baru terhadap ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah, hadis-hadis Nabi tersebut. Dan semua kumpulan ini adalah kumpulan yang celaka dalam Al-Quran. Mereka ini kumpulan-kumpulan yang dihina dalam Al-Quran. Kumpulan inilah kumpulan yang cuba menyeleweng maksud sunnah dengan memberi definisi-definisi bid'ah. Maka tuan-tuan, sesi yang lalu kita bercakap bagaimana Rasulullah bukan pembuat bid'ah. Rasulullah telah melengkapkan agama ini dengan berakhirnya Quran. Agama ini telah pun lengkap ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Agama ini telah pun lengkap. Tiada tokok tambah, tiada tafsiran kemudian. Maka tuan-tuan, kumpulan yang datang kemudian memberi maksud baru terhadap Quran, memberi maksud baru terhadap kehendak hadis yang mana maksud itu tidak dimaksudkan oleh baginda Nabi. Maka ayat ini termasuklah, orang-orang itu termasuk seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Allah memanggil mereka fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigh. Orang-orang yang dalam jantung hati mereka ada cenderung untuk memesong. Semoga tuan-tuan kita dilindungi daripada para pengkhianat yang menyeleweng ajaran sunnah ini. Semoga-moga kita tegar di atas jalan sunnah. Semoga-moga kita masuk syurga bersama baginda yang mengajar sunnah. Semoga kita masuk syurga bersama orang-orang yang menepati sunnah. Dijauhkan daripada para ahli bid'ah yang cuba untuk menyeleweng ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ini? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ini, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Maka tuan-tuan, hari ini hari Isnin 6 hari bulan 6. Video hari ini adalah video rakaman. Saya tak live pagi ini sebab tuan-tuan pagi ini ikut schedule saya kena keluar dengan anak saya pergi somewhere. Justru itu saya buat rakaman yang lebih awal. Moga-moga ada manfaat untuk tuan-tuan. Tuan-tuan pun saya rasa cuti kan. Tuan-tuan mesti ada plan macam-macam. Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Allahu Akbar.